Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Nampaknya rumusan SC semakin pelik. Setelah kesipuan diperlekeh orang ramai kerana kenyataan peliknya berhubung akaun dagangan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, Suruhanjaya Security Malaysia SC buat U-turn. Kemarin 19 Januari 2022, SC mengeluarkan kenyataan berbeza berbunyi begini. Suruhanjaya Security Malaysia SC ingin menjelaskan bahawa bukti bebas yang dikumpul semasa siasatan ke dalam akaun dagangan Tan Sri Azam Baki TSAB menunjukkan bahawa Tan Sri Azam Baki ialah pemegang akaun yang dinamakan dan mempunyai kawalan ke atas akaun dagangan tersebut. Tan Sri Azam Baki mengendalikan akaun yang telah dibukanya kerana dia telah memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun tersebut. Oleh itu, SC membuat keputusan bahawa tiada pelanggaran Seksyen 25/4 Akta Industri Sekuriti Depository Pusat 1991. Sehari sebelum itu, SC dipetik menerusi laman rasminya berkata, Suruhanjaya Security Malaysia SC mengeluarkan kenyataan media ini untuk menjawab pertanyaan media yang diterima pada hari ini mengenai hasil siasatan SC di bawah Seksyen 25/4 SIKDA berhubung akaun dagangan Tan Sri Azam Baki dirujuk sebagai siasatan tersebut. Pada peringkat awalnya, SC ingin menyatakan bahawa sebagai pengawal selia pasaran modal, bidang kuasa kawal selia SC adalah sebagaimana yang terkandung di bawah Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993 SCMA, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 CMSA dan Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 SIKDA. Sehubungan dengan ini, siasatan tersebut adalah berkaitan dengan isu sama ada telah berlaku pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SIKDA. Seksyen 25/4 menyatakan bahawa suatu akaun dagangan mesti dibuka di atas nama pemilik, beneficial atau penama yang diberi kuasa. SC telah menamatkan inkuari dan berdasarkan keterangan yang dikumpulkan, SC tidak dapat membuat penemuan secara konklusif bahawa pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SIKDA telah berlaku. Berita Harian pada hari yang sama memetik Azam sebagai berkata, keputusan dibuat SC mendapati tiada kesalahan dilakukan olehnya. Saya dimaklumkan oleh pihak SC bahawa siasatan terhadap perkara itu sudah dimuktamadkan. Oleh itu, pihak SC telah menutup fail inkuari berkenaan. Kenyataan terbaru SC itu memperakui hujah Azam bahawa tiada kesalahan yang dilakukan olehnya berhubung akaun dagangannya di bawah Seksyen 25/4 SIKDA. Ini kerana menurut siasatan SC mendapati bahawa Azam Baki merupakan individu yang menggunakan akaun miliknya untuk berdagang saham. Maknanya, SC tidak menemukan bukti konklusif bahawa berlaku perdagangan proksi oleh Azam Baki. Siasatan tamat. Kes tutup. Belum lagi. Seksyen 25/4 SIKDA memperuntukkan bahawa akaun dagangan mesti dibuka atas nama yang berfaedah pemilik atau penama yang diberi kuasa. Bagaimanapun, Azam Baki menegaskan beliau membenarkan adiknya Nasir Baki membeli saham menggunakan akaun dagangannya. Kenyataan Azam Baki ini mendorong SC untuk menyiasat sama ada berlaku penyalahgunaan akaun dagangannya yang melanggar Seksyen 25/4 SIKDA. Namun, SC dalam siasatannya mendapati perkara sedemikian tidak berlaku kerana Azam Baki mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya dan telah memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun tersebut. Azam Baki dikatakan memiliki 1,930,000 saham dalam GATS Global Berhad pada 30 April 2015 dan 2,156,000 waran dalam Excel Force MSC Berhad pada Mac 2016. GATS Global Berhad kini bernama Konsortium Bus Express Semenanjung. Justru penjelasan SC ini menimbulkan persoalan baharu iaitu pertama, adakah Azam Baki tidak bercakap benar apabila mendakwa saham itu bukan miliknya tetapi dibeli oleh adiknya Nasir Baki atas namanya? Kedua, dari mana Azam
Baki mendapat dana sehingga mampu membeli saham banyak sedangkan beliau hanya seorang pegawai awam. Dan ketiga, adakah beliau sudah mengisytiharkan hartanya, isterinya dan anak-anaknya seperti dikehendaki oleh peraturan yang ada? Tata laku pegawai awam tertakluk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002 yang memperincikan mengenai pemilikan dan pengisytiharan harta oleh pegawai awam. Perkeliling ini menyatakan bahawa perlu membuat pengisytiharan harta sama ada harta tak alih atau harta alih. Harta alih merangkumi pertama, apa-apa bentuk wang tunai di mana jua dideposit atau disimpan. Kedua, share, saham, debentur, bond atau sekuriti lain. Dan ketiga, apa-apa bentuk lesen atau permit perdagangan, perniagaan atau komersial. Keempat, apa-apa harta alih yang lain termasuklah segala jenis kenderaan motor, barang kemas, keahlian kelab, perabot rumah dan alat sukan yang harga belian tiap-tiap satunya melebihi 6 bulan emolumen atau RM10,000 mengikut mana yang lebih rendah. Azam Baki perlu menjawab persoalan tersebut demi membersihkan namanya. Oleh kerana itu, beliau perlu hadir ke mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi agensi-agensi PSC di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk siasatan jika dipanggil. Bukan beliau sahaja, SC juga perlu dipanggil untuk memberi keterangannya sebelum kewibawaan badan itu musnah. Jika ini berlaku, nama Malaysia pada mata pelabur asing akan terus merudum. Siapa yang mahu melabur di sini apabila negara diselubungi persoalan integriti dan ketelusan dalam tadbir urus agensi-agensinya?